Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya ingin membentangkan tajuk asas penggunaan siasat syariah, al-masalih mursalah dan al-istishab. Baiklah, untuk tajuk yang pertama ialah al-masalih al-mursalah. Al-masalih al-mursalah merupakan satu hujah yang digunakan apabila tidak terdapat dalil nas dan qiyas. Maka pada ketika ini ulama akan menggunakan al-masalih al-mursalah sebagai sumber rujukan berdasarkan dasar yang ditetapkan oleh ulama usul fiqh. Al-masalih mursalah ialah sifat atau maslahah yang menepati tindak tanduk dan maqasid syariah, tetapi tiada dalil tertentu yang menyokong atau menolak sifat tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada pembahagian al-masalih mursalah, iaitu terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu al-maslahah ad-daruriyat, al-maslahah al-hajiyat dan al-maslahah al-tahsiniyat. Al-maslahah ad-daruriyat merupakan maslahah yang berkaitan dengan kehidupan agama dan kehidupan manusia. Sekiranya tidak ada maslahah ini, pincanglah kehidupan manusia hari ini kerana perlu menghadapi kesusahan dunia dan akhirat. Maslahah ini mempunyai 5 perkara asas yang perlu dijaga dan dipelihara, iaitu melindungi agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. Segala hal atau urusan yang berkaitan dengan agama adalah terbina berpandukan asas-asas tersebut. Maka dengan menjaga semua asas-asas ini, segala urusan seseorang atau masyarakat akan berjalan dengan teratur. Seterusnya, al-maslahah al-hajiyat merupakan maslahah yang manusia perlukan bagi memudahkan urusan kehidupan mereka. Maslahah ini merupakan satu kepentingan untuk menghilangkan kesempitan yang membawa kepada kesukaran kehidupan seseorang individu itu. Fungsi maslahah ini adalah untuk menghilangkan kesukaran sahaja dan ketiadaannya bukanlah sehingga mampu menjejaskan kehidupan. Maslahah hajiyat ini kebanyakannya boleh dilihat penggunaannya dalam perbuatan ibadat, muamalat, adat dan hukumat. Contohnya, di dalam ibadah telah diberikan beberapa rukhsah kepada kita seperti solat jamak dan qasar bagi orang yang bermusafir. Seterusnya, maslahah at-tahsiniyat merupakan satu maslahah yang memerlukan seseorang individu itu mempunyai kepribadian yang tinggi seperti akhlak dan adab yang baik. Ketiadaan maslahah ini tidaklah menjejaskan kehidupan individu itu seperti ketiadaan maslahah ad-daruriyat dan al-hajiyat. Maslahah tahsiniyat ini dikira penting kerana tanpanya ia boleh memandu kepada kehidupan yang kurang baik pada pandangan masyarakat sekeliling yang berakal. Kita boleh melihat contoh penggunaan al-masalih mursalah ini di Malaysia. Yang pertama adalah Undang-Undang Jalan Raya. Seperti yang kita tahu, peraturan dan penguatkuasaan peraturan jalan raya merupakan arahan yang dikeluarkan oleh pihak berwajib. Hal ini kerana terdapat salah satu kaedah fiqh telah menyebut tanggungjawab bagi pemerintah, iaitu tindakan pelaksanaan pemerintah ke atas rakyat adalah mesti berkait dengan maslahah. Oleh itu, terdapat satu badan berkuasa di Malaysia, iaitu Kementerian Pengangkutan, yang bertanggungjawab dalam menyimak dan menyelenggara segala permasalahan orang ramai yang berada di jalan raya. Contoh penggunaan al-masalih mursalah kedua adalah dalam pemindahan organ. Pemindahan organ merupakan rawatan yang tidak mempunyai dalil yang jelas di dalam Al-Quran dan atau As-Sunnah. Jadi, perkara ini adalah sesuatu yang jarang ditemui dalam bidang kedoktoran yang semakin berkembang pada hari ini. Berdasarkan firman Allah, dan siapa yang menjaga keselamatan hidup seseorang manusia, maka seolah-olah ia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Ayat ini menjelaskan bahawa segala usaha bagi menyelamatkan nyawa seseorang daripada kebinasaan itu adalah diharuskan. Oleh itu, menerima organ kepada orang yang memerlukan adalah dibenarkan. Seterusnya adalah al-istishab. Definisi al-istishab ialah, menurut Imam At-Tufi, istishab didefinisikan sebagai menetapkan sesuatu hukum syar'i pada zaman baharu bagi hukum yang sudah wujud sebelumnya kerana tiada dalil layak untuk menukar hukum tersebut kepada hukum yang baru. Maksudnya ialah kita mengekalkan hukum yang asal atau hukum syar'i kerana tiada dalil yang mengubah hukum yang sedia ada. Okey, seterusnya ialah pembahagian al-istishab. Kebanyakan ulama mengatakan bahawa istishab adalah satu hujah. Oleh itu, terdapat pelbagai jenis istishab dan pandangan para ulama tentang kehujahan istishab ini. Istishab yang pertama adalah istishab hukmu al-ibahah al-asliyah lil asya. Yang maksud, jika terdapat sesuatu benda yang baik dan tiada dalil khusus yang mengharamkan dalil yang awal tadi, maka adalah dibolehkan menggunakan dalil al-istishab ini. Istishab yang seterusnya adalah
al-istishab al-bara'ah al-asliyah, iaitu bermaksudnya ialah asal manusia itu adalah bebas daripada segala tanggungjawab melainkan terdapat dalil yang menyatakan tanggungjawabnya. Contohnya kita boleh melihat kepada sesiapa yang mendakwa orang lain berhutang kepadanya, maka dia perlu mengemukakan dalil kerana pada hukum asalnya dia tidak dikira sebagai berhutang. Istishab yang seterusnya adalah al-istishab al-wasfi al-musbit lil hukmi al-syari' hatta yaquma ad-dalil al-khilafihi. Bermaksud kat sini adalah hukum istishab ini tetap diambil daripada asalnya, iaitu dibolehkan atau diharamkan sehingga terdapat dalil yang menyalahi hukumnya yang digunakan pada waktu itu. Okey, misalnya adalah pada hukum air. Jika pada mulanya hukum air itu adalah suci, tetapi kecuali terdapat bukti seperti najis pada air tersebut sehingga berubah bau dan rasa, barulah bertukar hukum. Seterusnya adalah nilai kehujahan al-istishab. Tugas al-istishab adalah tidak lain daripada mengekalkan pendalilan dalil itu pada hukumnya. Tentang penggunaannya sebagai hujah, para ulama mazhab Hanafi telah menetapkan bahawa al-istishab itu hujah untuk mempertahankan, bukan untuk mensabitkan. Maksud mereka ialah al-istishab itu adalah untuk menjadi hujah untuk mengekalkan apa yang mengikut adanya dan menolak sesuatu yang berlawanan dengannya, sehingga ada dalil yang menerangkan adanya apa-apa yang berlawanan itu. Ia bukan hujah untuk mensabitkan sesuatu yang tiada. Baiklah, untuk menampakkan lagi jelasnya penggunaan al-istishab ni, mari kita tengok contoh penggunaan al-istishab di Malaysia. Yang pertama adalah kes mengenai pihak tertuduh menolak untuk bersumpah setelah diminta untuk bersumpah. Imam Syafi'i telah berhujah bahawa sesuatu hukum itu tidak boleh disabitkan jika pihak yang dituduh menentang untuk bersumpah. Sebaliknya, pihak pendakwa diminta untuk bersumpah. Ijtihad Imam Syafi'i ini adalah berdasarkan kaedah al-istishab. Bermaksud kat sini adalah dilarang untuk menghukum seseorang itu melainkan jika pihak pendakwa itu mengemukakan bukti yang sahih dan jelas. Oleh itu, jika mana selagi tidak ada bukti yang dikemukakan, pihak tertuduh masih bebas daripada sebarang tuduhan sebab mengikut hukum asal. Contoh penggunaan al-istishab kat Malaysia ni contoh yang kedua, kes yang kedua adalah kes hak perwarisan orang yang hilang, iaitu mafkud yang tidak diketahui keberadaannya. Imam Syafi'i berpendapat bahawa seseorang yang hilang itu perlu disabitkan seperti orang yang masih hidup. Dalam hak pewarisan, orang yang mafkud itu dikira masih boleh dan masih mempunyai hak untuk mewarisi harta kaum kerabatnya yang meninggal, dan pewarisnya tidak boleh mewarisi hartanya. Jika orang yang mafkud itu mempunyai isteri, maka isterinya tersebut masih mempunyai ikatan perkahwinan dengannya sehingga sampai berita tentang hal kematiannya dengan berita yang sahih atau pihak mahkamah, iaitu hakim yang memutuskan hal tersebut atas faktor kemaslahatan. Okey, itu sahaja daripada saya untuk pembentangan kali ini. Terima kasih.